Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Hari ini hari Jumaat yang sangat mulia, penuh dengan keberkatan, dan hari ini kita bertemu kembali dalam rancangan Al-Kuliah secara langsung di TV3 di Seri Pentas. Pada hari ini, apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat ya, di Malaysia ke, di Singapura ke, di mana saja. Kami tetap bersama dengan anda. Dan pada petang ini kita akan bercakap tentang topik yang lain pula, topik yang bersifat semasa sentiasa kita insya-Allah ya, iaitu topik suami orang, isteri orang. Bukan suami haiwan, isteri haiwan ya. Suami orang, isteri orang. Macam mana kita perbincangan kita ni nak kupas, kita akan lihat siapakah panelis kita pada petang ini. Tak lain tak bukan orang yang cukup popular zaman sekarang, iaitu namanya cukup sedang memuncak naik di pesada dakwah, iaitu yang bahagia Ustaz Haslin Baharim, iaitu penolong pengurus besar Hal Ehwal Islam Puncak Niaga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus Ustaz. Ataupun lebih dikenali sebagai namanya Ustaz Maulana. Dan bersama saya di pentas studio C Seri Pentas pada petang ini ada kumpulan jauh dari Perak sana, iaitu kumpulan Yasin Halaqah Mukminah Kampar Perak. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kita sentiasa bertukar ganti penonton-penonton di sini. Dan sebagai pembuka tirai, boleh kami tanya Ustaz satu soalan ya. Tuan dan puan-puan, kalau kita buka surah Al-Hujurat dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 menceritakan bahawa Allah menyuruh kita umat Islam supaya bergaul tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira darjat, tanpa mengira bahasa percakapan, ya, bangsa dan sebagainya. Tetapi Ustaz, ada batasan-batasannya dari segi jantinanya barangkali. Minta Ustaz kupaskan ayat tersebut. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terima kasih Ustaz Fauzi dan juga sidang penonton di studio dan sidang penonton yang berada di rumah sama dalam negara dan juga di luar negara. Bila kita sebut tentang surah Al-Hujurat, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kata Allah, kami ciptakan kamu di sana adanya lelaki, adanya perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan bila dah ada lelaki perempuan tu, dan bila dah mereka berpasangan, bila mereka dah berkahwin dan sebagainya, akan dibiak-biakkan, maka kami jadikan mereka ni berpuak-puak, bersuku sakat, berkabilah. Tujuannya ialah lita'arafu. Ini asas daripada kehidupan manusia yang tidak dapat tidak, iaitu ialah untuk saling kenal mengenal. Kenapa? Untuk melahirkan, apa orang putih kata, friendly ke Ustaz, melahirkan kemesraan dalam hubungan, sama ada puak ini dengan puak ini. Tetapi dalam bab ini Allah letakkan nilai daripada pergaulan ini, nilai daripada kemesraan ini, nilai persahabatan ini, tidak lain tidak bukan mestilah berpaksikan kepada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini, iaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, kata Allah, sesungguhnya di kalangan kamu ialah orang yang paling dekat, paling kuat, paling hampir takwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ialah dalam kita bersaudara, dalam kita bersahabat, dalam kita bergaul dan apa sekalipun, maka tidak dapat tidak kita kena ingat, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh menjangkaui apa yang telah tetap tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia? Tidak lain tak bukan garis panduan, guideline, peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dinafikan daripada sistem pergaulan, sistem persahabatan dan sebagainya. Ini indahnya Ustaz Fauzi, bagaimana Islam itu menggalakkan persahabatan. Indahnya Islam, ibu sekalian, iaitu Islam menggalakkan ada semangat at-ta'akhi, persaudaraan dan sebagainya, bahkan berdosa kalau peringkat tidak ada sifat saling mesra bermesra,
Tak timbul kemesraan dalam persaudaraan, dalam persahabatan. Bahkan Nabi melarang kita dari sudut yang mana? Iaitu tak bercakap lebih daripada 3 hari, Ustaz Fadli. Maka menjadi satu benda yang tidak baik yang dipandang oleh agama Allah, oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya nak pergi ke lebih detail lagi Ustaz ya. Ya, sila. Detail lagi. Kalau dulu kita lihat Ustaz, suami-suami keluar pergi bekerja, nelayan ke, petani ke, ataupun jadi guru sekolah ke, dan isteri suri rumah sepenuh masa di rumah. Tapi zaman sekarang Ustaz, memanglah wanita juga sama depan dengan laki-laki lah. Dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, akhirnya orang perempuan pun bekerja juga. Serumahnya bibi sekarang ni. Ya. Jadi nak beritahu Ustaz, bila masuk ke dalam karier pejabat ni Ustaz, kerja pejabat, kadang-kadang berlakulah dikatakan sebagai sumbang pejabat ini. Maklumlah, duduk sebelah, kadang-kadang bertepuk tampar ke, kadang-kadang pergi makan sekali ke, kadang-kadang iyalah Ustaz cakap lebih lembut dari isteri di rumah ke. Jadi nak tanya Ustaz, apakah batasan-batasan, syarat-syarat Ustaz, supaya jangan sampai berlakunya bukan kerana sumbang pejabat tadi Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak nafikan kalau bekerja di pejabat, masa banyak berpihak di pejabat lah Ustaz. Kalau kita nilai lah dalam bahasa kasar, kalau keluar kerja kat pejabat pukul 8, balik pukul 5, dah lebih kurang dekat 9 jam. Kemudian campur pergi balik dah 2 jam, dah 11 jam. Makna paling-paling bahasa kasar lah kata, paling-paling teruk pun duduk di rumah ni 4-5 jam je. Campur dengan tidur, terus pejam. Dah tak ada jam dah, terus pejam. Ini bagi contoh. So, dalam bab ini, apa yang kita letakkan baki 5-6 jam ini daripada 24 jam tersebut boleh selesai bila ada sifat amanah, sama ada lelaki bekerja atau suami bekerja. Kena ingat, dalam bahasa kasar bila kita katakan aku bekerja, kalau orang perempuan dia terima kasih banyak kat suami dia. Sebab hukum bekerja perempuan ni tak jatuh wajib Ustaz. Dia harus bekerja je. Mungkin akan dapat menampung ekonomi atau pendapatan suami kat rumah. Ni bagi contoh. Maka dalam bab ini, dia kena ingat, aku adalah isteri orang. Aku adalah suami orang. Maka dalam sifat amanah, kalau miss daripada hidup manusia, hidup pekerja lelaki atau perempuan, maka kita kena ingat. Sebab tu Nabi dah kata, la imana liman la amanata lahu. Ya? Tidak beriman bagi mereka yang tidak ada amanah. Maksudnya dia? Maknanya pula kita ada amanah, tak kira bertepuk, tambah bertendang, bertendang tak adalah kan? Bertendang kat rumah aku, na'udzubillah. Maknanya bertepuk, bertampar dan sebagainya. Kena ingat, dalam Islam, sulang balik, whatever we do, semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lari guide dia. Baik bekerja, baik tak kerja, baik dengan campur kat sekolah, baik dekat padang bola, baik ke tempat awam dan sebagainya. Kena ingat, amanah mesti diletakkan dalam kehidupan manusia. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata apa dia? Al-amanatu tajlibur rizqa. Kalau pekerja perempuan amanah, pekerja suami amanah, dia buat kerja sesungguh. Maka dia tidak ada udang di sebelik Maggi, gitu. Tidak ada udang sebelik mi Bandung dan sebagainya. Maka amanah diletak dalam hati dia, insya-Allah. Kata Nabi, al-amanah tajlibur rizqa. Amanah boleh membawa kepada kebahagiaan, bawa kepada rezeki yang banyak. Wal khiyanatu tajlibul faqra. Dan khianat itu membawa kepada kefakiran. Sebab itulah isu-isu pada hari ini yang berlaku dalam rumah tangga. Wanita bekerja, suami bekerja, kemungkinan besar Ustaz Fauzi hilang sifat amanah sebagai seorang pekerja merangkap suami, sebagai seorang pekerja merangkap isteri. Bila hilang amanah, maka apa kata Nabi? Fantadiri sa'ah, berlakulah huru-hara dalam kehidupan mereka. Ini antara dia. Makna syarat Ustaz Fauzi mudah. Buat kerja apapun, tapi hari ini saya ingat, penonton kita ikut ibu pun tak ada suami datang ni. Tapi mereka amanah datang untuk dengar ceramah. Suami apa? Suami rasa tenang, tengok muka mak bedah ada dalam ni. Contohlah, mak temah ada dalam ni. Suami kata alhamdulillah seronok aku sebab isteri dia amanah. Ini maknanya buat kerja benda amanah, satu benda teras yang paling penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Cukup jelas. Itulah antara batasan-batasan syarat-syarat bila berlainan jantina bekerja satu pejabat. Ialah maklumlah ya, kadang-kadang ada juga yang ketiga bernama syaitan ni yang cuba menghuru-harakan hubungan yang baik akhir jadi kucak kacir. Apapun, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Jahat aku dah ni. Aduh. Pak Nan bilang Pak Nan. secara online dulu. Ya. Anak Mela nak keluar kerja. Biar anak Mela nak keluar banyak kerja. مصطفى بلغ مقاصد. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini di TV3 dengan tajuk kita suami orang, isteri orang, terutamanya melibatkan tempat kerja yang sama. Jadi pada petang ini kita ada kumpulan Yasin Halaqah Mukminah daripada Kampung Perak. Ya, jadi kita terimalah soalan dari mereka datang jauh ini. Silakan kalau ada soalan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Kamaliah binti Muhammad dari kumpulan Yasin Halaqah Mukminah Kampar Perak. Ya. Ingin mengajukan satu soalan. Bagaimanakah cara terbaik untuk menegur rakan sekerja yang tidak menjaga adab pergaulan di pejabat? Perlukah ditegur secara berdepan, Ustaz? Okey, terima kasih Puan. Ini satu soalan yang cukup bagus. Kalau di puncak niaga, dia ada penolong pengurus besar. Hal ehwal Islam. Boleh tegur. Tapi kalau tempat lain Ustaz, macam mana ni nak tegur secara langsung pada kawan kita ni? Membuat tak bagus ni. Tak elok. Macam mana caranya Ustaz? Silakan. Terima kasih Puan Najah Kamalia. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab menegur ni ginilah. Sebaik-baiknya kalau nak tegur orang buat silap, buat salah. Saya ingat Rasulullah SAW sendiri pun ada hikmah pada teguran Rasulullah SAW. Ada waktu ketika boleh ditegur macam seorang Rasulullah SAW, dia tegur. Seorang sahabat datang masjid, terus duduk. Time Nabi tengah sembahyang khutbah jemaat. Tiba-tiba Nabi kata, "Qum ya fulan, asallaita raka'atain?" Bangun kamu. Dah sembahyang 2 rakaat ke belum? Dia kata, "Belum ya Allah." "Qum idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Itu juga teguran tu. Dan jadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang orang masuk masjid, siapa-siapa masuk masjid jangan pandai-pandai pergi duduk. Itu terjemahan saya lah. Ya. Sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Ada masa seorang Rasulullah dia menegur tidak membawa kepada rasa sakit hati para sahabat. Sebab tegur berdepan ni bukan senang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang kita ketua jabatan ke tak kira lah bagi agama ke, nak menegur orang dan buat perkara kemungkaran, tidak dapat tidak. Yang pertama kita guna kalimah al-hikmah, ada kebijaksanaan. Apakah sesuai waktu itu kita tegur dia? Contohlah kan, orang tengah duduk menari gonggak, kita tegur, jangan menari, dia kata dia. Taubat dia terus menari. Lepas tu bila selesai, panggil dia, "Dek, nak begini adalah tak bagus," contohlah. Dia ponteng sekolah misalnya. Hatta anak kita, kalau kita nak marah dia pun, ya, para pakar motivasi kata, jangan marah anak kita di depan anak-anak yang lain. Makna kebijaksanaan kita ni ilmu. Kita yang ada ilmu nak menegur orang. Contoh dia, kan? Bapak tegur anak esok rokok. Anak bapak esok rokok je, contoh. Siapa esok rokok? Kau nak mati ke? Contoh kan. Bapak patut mati dulu. Nampak kan? Anak belah mana? Ada ilmu dalam kita nak menegur orang. Lepas tu yang paling baik puan dia, kita betul sekalian, menegur orang tu face to face adalah lebih bijaksana daripada menegur depan orang. Contohlah, kamu tak faham ke? Kamu datang pejabat pukul 8, kau pergi mana hari tak jumpa-jumpa? Hilang terus. Depan orang ramai. Apa perasaan seseorang yang ditegur macam itu? Kena ingat, kadang-kadang banyak yang menegur berdepan orang ini, ialah orang yang ada sifat takabur, ada ego dalam diri dia. Mentang-mentang dia tak salah, dia tegur kita depan, maka menyebabkan jatuh air muka atau apa ni, drop water face, gitu. Betul tidak pasang putih, menjatuhkan air muka
Orang yang paling baik nak tegur suami. Ya abang ni tak kerti bahasa langsung. Depan kunuri tegur suami. Kalau saat rokok tu nantilah dulu. Tak pakai otak langsung. Apa peraan suami? Balik ku tampar kau siap. Nak dalam masa sebab apa? Kita menegur atas dasar kita ego. Kalau kita tak buat kita tegur orang. Tak. Maknanya yang paling baik bijaksana ialah menegur, panggil dia, tegur dia elok, insya-Allah ada hikmah, ada kebaikan. Dia kata apa? Terima kasih. Ya, Tuan tegur saya. Selesai masalah daripada menegur di depan orang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Apa pun kita boleh ikut contoh macam mana Allah Taala peringatkan Musa dan Harun menegur Firaun yang katanya faqula lahu qaulan layyina. Berkatalah dengan Firaun kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Okey, kita ambil satu lagi soalan kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamariah binti Arifin. Kumpulan Halaqah Mukminah Kampar Perak mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Ya. Ada setengah-setengah pihak tu Ustaz, kerana takut timbul fitnah, tak mahu bergaul. Dia takut buat kerja sendirian dan tak mahu bercampur-campur dengan kawan. Apa pendapat Ustaz? Okey, terima kasih Puan Kamariah. Tadi Puan Kamaliah, ni Puan Kamariah pula. Banyak K lah. Puan K ni. Lepas ni Badariah pula. Ya, okey ini Ustaz. Terima kasih yang bertanya. Gini, Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena buat apa? Cakaplah benda yang baik atau liyasmut, jadilah semut. Bukan semut manusia, bukan ya ke semut bahasa Arab semut, kan? Tak teguran, maknanya atau berdiam lebih baik. Kan? Kadang-kadang kita ni duk campur bergaul untuk apa? Untuk sembang. Bila mula bersembang ni Nabi tak berkenan. Mulut kata ke orang kata begini, maka lebih baik, maksud dia tidak duduk ramai-ramai bersembang dari sudut mana lama-lama akan mengatakan orang naudzubillah min zalik. Sebab mengatakan orang ni tak ada ngantuk. Ada orang mengumpat orang. Tak ada. Ada sambung besok ngantuk dan mengumpat orang. Kalau mengaji macam ni ramai mengantuk ni contohlah. So, tapi kalau perangai yang jenis tak nak campur orang langsung. Saya ingat mungkin nadir lah, tak adalah kita kat pejabat. Sebab tu saya beritahu dalam pejabat, bukan pejabat je, tempat awam pun, maka bercakap kurang itu lebih enak pada pandangan Allah daripada bercakap banyak. Kemudian disebut pada antara lain ialah kita lihat dalam hidup ni Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW dia menggalakkan kita ada budaya tegur menegur. Saya yakin saya pernah tengok orang manusia macam tu, dia tegur, Assalamualaikum bang, Ustaz, Musalam. Dia buat hal masing-masing. Pada saya itu adalah paling hebat daripada duduk bersembang ada masa kosong aja nak bersembang 24 jam. Ni naudzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya nak ambil soalan tadi Ustaz ya. Sebenarnya soalan tadi dia memperihalkan tentang ada orang dia nak jaga diri dia jangan sampai bergaul bebas, maka dia pun jadi kena sumbang Ustaz. Macam mana Ustaz? Kita nak nasihat ni yang aku tak mau campur semua, takut jadi mengumpat, aku tak mau campur ni. Takut jadi ke apa ni sumbang pejabat dan sebagainya. Aku nak jauh-jauh seorang-seorang, makan seorang-seorang, cakap seorang-seorang, sembahyang pun seorang-seorang. Seorang-seorang dia je kena sumbang ni. Apa masalahnya? Silakan. Okey. Ginilah, dia berbalik kepada individu tersebut Ustaz. Makna berbalik kepada orang tersebut. Ada orang yang jenis macam tu. Ada orang yang jenis memang tak campur dengan orang. Masjid pun tak pi, kenuri pun tak pi tolong, apalagi contohlah. Ya, mengaji pun tak pi, semua tak pi. Yang dia rasa diri dia adalah orang yang tak campur benda ni, dia tak campur dengan benda masyarakat konalah. Kena ingat orang macam ni ada sifat suka sangka buruk dengan orang lain. Sepatutnya image dia ni, kalau gitu Nabi duduk dekat gua apa ni, bertahanus, tak keluar-keluar lah, tak boleh rumah. Semua ni masyarakat sosial tak boleh. Tapi Nabi berdepan. Kenapa dia? Ini responsibility Nabi SAW. Ini asas yang paling utama. Tapi maknanya kalau jenis tak bercampur langsung, kita kena ingat. Dalam hidup kita ni, Allah dah kata dah. Dalam hidup kita ni, lita'arafu, untuk kita kenal, mengenal di antara satu sama lain. Yang kedua, jangan rasa kita ni hebat. Contohlah, kadang-kadang orang nampak sembahyangnya bagus, puasanya bagus, pakaiannya bagus. Tapi akhlak hubungan hablum minan nasnya tidak bagus.
Ini juga Allah tak terima orang tersebut. Seolah-olah orang yang memutuskan tali persaudaraan di antara satu sama lain. Ini antara Ustaz Fauzi ya. Maknanya kera bunga sumbang bunga, kera sumbang buah benda pun. Tapi kena ingat balik kepada diri masing-masing. Ulang balik kepada sedang penonton yang bekerja. Nabi dah kata tadi kan, maknanya kalaulah kamu beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, ingat buat benda baik. Kalau tidak ada benda baik, tak payah buat kerja lain. Maknanya buat kerja apa yang Tuhan bagi kita atau buat kerja apa yang bos letakkan amanah kepada kita. Ini contoh. Ini wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita ambil satu lagi soalan terakhir daripada kumpulan Yasin Halaqah Mukminah Kampar Perak. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Hajah Nazimah binti Muhammad Nur daripada kumpulan Yasin Halaqah Mukminah Kampar Perak. Jadi saya ingin mengajukan satu soalan. Ustaz, ada juga rakan sekerja yang peramah dengan semua orang. Bila bergurau tak kira siapa, terus bertepuk bertampar. Alasan yang diberi adalah nak buat baik dan mesra dengan semua orang serta tak mahu bermusuh. Jadi apa komen Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ini pun Terlalu mesra. mesra sangat, terlalu friendly katanya. Mesra sampai tak sedar diri. Inilah saya kata gini. Sebab itu ya, puan-puan ibu-ibu sekalian, sidang penonton di rumah dan sebagainya, kita kena ingat bergurau ni kalau dah terlebih sangat, inilah akibat dia. Dia bukan apa Ustaz Fauzi. Apa benda kalau makan terlebih? Contohlah, bukan jadi macam saya ni, tidaklah ya. Kalau makan terlebih, bawa penyakit. Tidur terlebih, bawa penyakit. Benda over, lepas tu Nabi kata, khairal umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik makan, sebaik-baik tidur, apa sahaja dalam hidup kita hari ini ialah bersederhana. Ini contoh. Sebab tu, nak gurau sederhana. Nak bersembang bersederhana. Bila over je, kita kena ingat, ya, perintah Allah tidak ada pilihan. Ini contoh ya. Perintah Allah tidak ada pilihan. Tuhan kata hang kena buat, kena ikut. Kalau tak ikut dosa. Dalam keluarga, dalam pejabat, keluarga berpejabat misalnya, kita kena ingat ada batasan-batasan. Kalau dia itu katalah si leha tu pekerja isteri orang, kita kena ingat batasan pergaulan kita setakat mana yang dibenarkan dalam syarak. Kalau saya takut ini kadang-kadang betul ni Ustaz Fauzi, soalan berbangkit, mungkin kat penonton kat luar pun akan timbul juga. Memang selalunya bila kat rumah dekat pejabat tu ramah benar Ustaz. Bila balik pejabat muka jadi lain. Ini na'udzubillah min zalik. Ya, sebab tu saya kadang-kadang timbul benda kita kena ingat ya. Dalam Jami' al-Kabir li Sayuti dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Allah amat kasih orang kasih kepada suami yang sentiasa bermesra dan bergurau senda dengan isterinya atau sebaliknya dengan sebab kemesraan dan layanan baik suami dan isteri, maka Allah akan mengurniakan mereka ganjaran pahala dan rezeki yang halal. Cuba tengok. Kena ingat ya. Lepas tu sahabat-sahabat yang di rumah, ya, penonton yang di rumah dan juga penonton di studio ni, kita kena ingat seulang balik, tak boleh peringkat jangan mesra, jangan over sehingga peringkat melanggar batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perintah atau satu amaran ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah melampau, jadilah peringkat contoh iblis sendiri pun telah ditolak sebagai hamba yang paling taat sebelumnya. Kenapa dia? Hidup dia melampau over. Akhirnya Allah meluat, Allah benci dan dia akan dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Hazlin Baharim, penolong pengurus besar Hak Ehwal Islam Puncak Niaga. Apapun kita berehat seketika dan kita berjumpa lagi selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang cukup setia dengan Al-Kuliah pada petang ini. Kalau halaqah sentuhan kalbu, kami ni Al-Kuliah sentuhan jiwa. Kita akan ajar perempuan supaya memahami, menghayati Islam dengan begitu dalam insya-Allah. Dan apa pun kita ambil lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan suami orang, isteri orang tajuk kita. Silakan kalau ada kumpulan Yasin. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ainon dari Kumpulan Halakah Mukminah dari Kampar Perak ingin mengajukan satu soalan yang bertajuk ada juga yang memberi alasan kalau berkawan di pejabat lebih selesa dengan berlainan jantina dari sama jantina sebab banyak gosip dan banyak membuat fitnah. Sila Ustaz ulaskan. Ini saya rasa ada kebenarannya Ustaz. Kadang-kadang Ustaz dia tak suka kawan dengan sama-sama jantina ni. Kalau perempuan dia nak kawan dengan lelaki-lelaki. Sebab orang lelaki faham dia satu hal. Yang kedua, tak cerita banyak. Dia cerita hal kereta, motosikal kan. Tapi kalau duduk sama-sama dia, mengumpat orang, cerita kain kat leher cantiknya, baju Ustaz ni kan, sponsor ke. Gitulah cerita hal baju, cerita yang hal orang lah. Jadi apa komen Ustaz? Terima kasih yang bertanya. Ginilah kaedah yang mudah tak Fauzi. Kita punya kupasan suami orang bini suami orang isteri orang ni gini. Dia berbalik dalam bab pergaulan, dia berbalik kepada hati manusia itu sendiri. Itu tak nafidah. Sebab dalam hati kita ada iman. Contoh kan? Lepas tu Nabi kata la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kan? Maknanya iman kita tu tak baik kalau hati pun tak betul. Dan hati tak betul kalau bercakap kita pun serong tak betul. Dalam bab ini kita kena ingat semua pekerja tak kira apa jantina, bangsa, agama ke, maka adalah merupakan kawan. Our teamwork. Dia tak kira. Tetapi kena ingat, tak salah lah kalau lelaki katalah Ustaz Fauzi nak sembang dengan Ustazah Fauziah, contohlah. Kan? Tak salah sembang, tapi dengan ada dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama apa dia? Mesti berbual dengan lain jantina itu, mesti di khalayak ramai. Dia tak boleh duduk mana dekat tanda sembang. Nak main mengkala. Gitu kan? Tak boleh. Dia mesti di khalayak ramai. Sebab Nabi dah kata dah, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wasalisuhuma syaitan. Dalam Sahih Bukhari sebut, tidak boleh seorang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan berdua-duaan, melainkan yang ketiga itu ada syaitan. Maknanya Nabi sebut hadis sahih yang lain, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa bizi mahramah. Maknanya mesti ada mahram dia. Boleh, tak apa. Ini contoh. Tapi sebagai kap kerja, tak adalah mahram ni mak dia mari ikut kat pejabat, tidaklah. Tapi nak bagi tahu, mesti macam contoh makan kat kantin boleh sembang, tak apa orang tengok. Ini contoh ya. Yang kedua ialah kita kena ingat, bukan sembang tadi membawa kepada penyebab nafsu syahwat terangsang. Apa dia? Duduk-dudukan kat kantin ramai-ramai juga. Awak ni cantiklah. I tak pernah tengok perempuan cantik macam you. Apa perasaan perempuan tadi? Ni contoh cair. Cair, bohong cair. Mana apa dia cair hati dia. Laki aku pun tak pernah duk puji aku macam ni. Apa gitu. Tengok muka cermin walau muka macam gondrong sekalipun. Oh dia kata rupa-rupa lawannya aku, kata dia. Tak, kena ingat ya, pertama boleh sembang, campur tak apa. Tapi kena ingat batas-batas Islam kena jaga. Ulang balik sidang penonton, para pekerja di rumah ni nak datang satu Mei pekerja akan datang insya-Allah. Ingat, kita adalah hamba Allah. Jangan ikut hamba yang syaitan. Sebab itu kadang-kadang orang kita Ustaz Fauzi, dia lebih jaga hati manusia daripada nak jaga hati Allah. Ada hati kat Allah tak? Nak cerita jaga hak Allah. Sebab tu kadang-kadang pakaiannya, dressingnya, pergaulannya, sosialnya kebanyakannya bertuhankan nafsu, bukan bertuhankan Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita ambil lagi soalan yang kelima. Ustaz, silakan kalau ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Zaitun dari Kumpulan Halakah Mukminah Kampar ingin mengajukan satu soalan pada Ustaz. Ada juga rakan sekerja yang baik akhlaknya Ustaz. Ya. Contoh dia tak tinggal semayang dan mengadakan hubungan baik dengan isteri dan anak-anaknya.
Dan ada juga isteri yang sengaja menceritakan kebaikan akan sekerja cuma untuk memberi motivasi kepada suaminya. Adakah itu boleh, Ustaz? Terima kasih. Gini, memang tu Ustaz Fadli masalah agak. Ya. Kita kat rumah kerja pejabat lain, bini pejabat lain. Bini cerita lah, abang ni kata abang Din tu bagus lah apa semua. Kalau suami tu dah mula muka merah menyala, berhenti je lah, motivasi ke, motivasi ke. Sebab suami ni cemburu. Kena suami tak beriman pula. Kan ni contoh ambil dak puji si Mamat tu, kau nikah lah dengan dia. Apa jadi kan? Konflik. Mana ustaz engkau tu tak ceramah dekat engkau ke? Dia perli sakit hati. Ni contoh dia. Sebab tu niat apa habun? Betul Allah kata dah. Apa nama ni? Apa hal sekalipun kita buat kerja, dia landas kepada niat kita. Niat kita macam kalau puan kata tadi, kalau niat memang nak tegur suami, tapi jangan cerita siapa individu tu. Jangan sebut ada kenalan saya dekat pejabat tu bang, namanya Samsudin. Bagus orangnya Bang Din tu bang. Kan? Dia gini bang, dia belanja pergi makan bang, makan KFC bang, makan McDonald. Kita dengar abang tak macam Bang Din. McDonald makan ikan kurung aja. Ikan sardin, ikan kurung. Ni contoh dia. Suami bengang, bengkak, bengang-bengangnya bengkak. Malah kata kau, lepas ni kau ni kerja jabat tu dah. Aku haram kerja. Dah apa jadi? Putus pendapatan. Nampak tak? Lepas tu niat kita kalau suami muka berubah, naik cemburu, janganlah. Kalau macam kita perempuan pun suami kata, ish, dia kasi joyoh tu lawa kat pejabat. Dia dressing memang terangkat, kipas angin pun berhenti. Contohnya. Punyalah cantik. Ya, kipas angin berhenti. Perempuan confirm cemburu, betul tak? Maka kena ingat, jangan cerita siapa personal tadi ni. Kalau nama Ustaz Fauzi handsome, ada ustaz tu, ustaz apa nama entah. Mata-mata pejam-pejam segitu kata kan. Dia tu handsome lah. Ya ke? Abang kena pakai macam tu bang. Contoh dia tak apa. Janganlah puji Ustaz Aslim, Ustaz Fauzi, Ustaz Aslim, contohlah. Maka timbul cemburu. Boleh cerita niat baik insya-Allah. Dia tak terima, dia kata jangan. Maka tak perlu nasihat suami tersebut. Suami ni, sidang betul sekalian, suami ni kalau dia buat benda tak betul pun, isteri tak sangkut paut dosa. Tapi masalah kalau isteri buat dosa, suami terpaksa tanggung sekali dengan perbuatan dosa. Dah lah dia lepaskan kita pergi kerja. Kan? Kemudian kita buat maksiat, suami pun tanggung sekali, na'udzubillah min zalik. Ini kena ingat lah, wallahu a'lam. Okey Ustaz. Jelas. Okey, saya nak tanya satu soalan Ustaz. Ya. Bila kita pergi pejabat, kenduri kahwin ke apa-apalah di luar sana Ustaz, suami orang pakai kemas, isteri orang pun pakai lawa juga. Ya. Masalah di rumah Ustaz tak jadi macam tu pula. Betul, kalau suami orang tu di rumah pakai keplikat saja. Nampak pusat yang ketiaknya. Singlet ada poket tu. Singlet ada poket. Kalau isteri orang pula baju kelawar je, straight je, tak nampak kating-kating dah. Betul. Apa pandangan Ustaz? Maka Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi ni dia buat soalan kat saya ni. Memang betul ni hakikat. Semua orang seorang tadi Ustaz. Pergi pejabat, ya Allah. Ada 17 jenis gincu. Sampai suami pun tak kenal isteri dia. Lawa awek tu punya bini dia. Contoh. Yang kedua, pergi cantik, balik bukan kat rumah. Balik kerja pejabat tu buka dah lebam dah. Patutnya saya nak nasihatkan isteri-isteri yang bekerja, pukul 5 keluar kerja, pukul 4:45 tu pergi tandas. Dressing muka sikit. Spray lah. Kalau tak ada, ambil lah baygon, bubuh lah mana patut. Asalkan baygon sekarang wangi dah sekarang ni. Fuma kila ke apa ke, ni contoh. Ya, ni contoh. So, kena ingat, Ustaz Fauzi. Ya. Kata Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa dia? Kerja kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita adalah kerana Allah. Sebab itulah benda-benda ni kita kena ingat. Dalam bab berpakaian, wajib cantik. Sebab Allah sukakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ada kan? Allah itu cantik. Allah sukakan kecantikan. Lagu pula. Contoh satu. Kemudian kita kena ingat apa dia? Nabi kata dalam hadis, "Idza qadimtum ala akhwanikum fahassinu libasakum wa rihalakum."
Bila kamu datang berjumpa kawan-kawan kamu, datang berhadapan dengan orang ramai, cantikkanlah dua benda, pakaian dan kenderaan. Ini kereta teruk benar kereta. Start tu tayar jatuh. Orang nak naik pun takut. Gigit jari kawan tu. Maknanya ambil kereta Ustaz Fauzi yang mahal tu, pinjam sekejap. Biar kawan tu tak stres. Ini rumah dia tantah tepi laut ke? Dia mikir bukan-bukan. Maknanya sampai peringkat macam tu. Sebab tu nak beritahu. Ada orang pergi masjid Ustaz Fauzi. Ni cerita lain ni. Orang pergi masjid, pakai baju kain pelekat, butang tak cukup. Kepiah ni orang pergi umrah 16 tahun yang lalu tu. Tarik lalat penuh. Lalat nak tumpang berak sikit tak boleh dah. Dah penuh dah. Kain pelekat ni, kain pelekat tadarus tahun 2005. 6 tahun yang lalu. Bila pergi pejabat, subhanallah, tengok. Contoh, Ustaz Fauzi insya-Allah dia memang orang smart. Nak bagi macam saya lebih kurang lah. Ini contoh ya. Jadi nak bagi isteri yang beriman, isteri beriman, suami beriman, ikut sunnah Nabi, ya, baik suami isteri ni, insya-Allah dia berpakaian kerana siapa? Kerana Allah. Bila kerana Allah, automatically, automatically. Maknanya apa dia? Dia pakai cantik depan orang, dia pakai cantik depan suami dia. Tetapi kena ingat, wahai si wanita. Kalau dia pakai dia kerana dia sembuh sana, sembuh sini, sampai tak ada tempat letak sembuh tu, maka dia niat dia supaya Ustaz Fauzi bau sedap. Maka haram hukumnya. Dia anggap perempuan atau isteri yang berzina. Allah na'udzubillah min zalik. Kena ingat ya, sidang penonton, sembuh-sembuh juga. Ya, jangan tersembuh sudah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz Aslin. Di sebalik jenakanya itu banyak mesej-mesej yang berguna disampaikan kepada kita, suami orang dan juga isteri orang di tempat kerja dan di luar rumah terutamanya. Apa pun kita berehat seketika saya. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ataupun di luar dari rumah. Dan satu lagi Ustaz, ni kadang-kadang keruntuhan rumah tangga kadang-kadang disebabkan penyakit. Bila di pejabat ataupun di rumah dia suka bercerita. Contoh Ustaz, isteri orang dia cerita keburukan suaminya kepada suami orang di pejabat. Konon-konon dapat motivasi ke, dapat nasihat ke, ataupun suami orang menceritakan masalah isteri dia kepada isteri orang di pejabat juga. Kadang-kadang tak kena dengan orang tersebut jadi lain Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi, yang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mengadu masalah kita dekat orang ni pun sifatnya baik Ustaz. Tak salah. Tapi kena ingat, biar diadukan itu kena pada orang dan kena pada tempat dia. Sebab kita kena ingat, kadang-kadang orang dalam bab kita mengadu, dia boleh ambil kesempatan daripada kelemahan kita. Ini contohlah. Ya, kadang-kadang, ini contoh. Kadang-kadang yang mengadu tu cantik Ustaz. Suaminya, ya Allah, kan? Cerah lagi apa yang kamera tu. Contoh kan. Ini contoh. Maka lelaki tadi ambil kesempatan. Dia masukkan ilmu sihir Ustaz. Ada juga. Ya. Tapi nak cerita bukan nak cerita bab sihir, bab ilmu ni Ustaz Fauzi punya kerja lah. Tapi nak bagi tahu dalam bab ini kita kena ingat, whatever yang nak diadukan tadi itu ataupun yang kita nak mengadu tadi yang diadukan itu, maka kedua-dua mesti ada sifat ikhlas dalam memberi dan dalam mendengar. Dengan syarat bukan untuk kita buat benda ni mengadu untuk mengumpat pasangan masing-masing. Ada orang mengumpat. Ya, dia kata suami dia lemah lah, isteri dia lemah lah, isteri tak pandai macam mana nak buat. Itu dah tak kena sebenarnya. Ini bagi contoh. Sebab itu setiap jabatan kerajaan, kalau tak silap saya Ustaz Fauzi, dan kita dekat Puncak Niaga pun kita ada unit kaunseling kita. Siapa-siapa ada masalah keluarga, masalah kerjaya, insya-Allah ada panel khas untuk mengkaunselingkan orang yang hidup, ada orang yang bermasalah. Mana kita tak nak, kalau boleh, contoh, kita tak nak masalah kita diketahui umum. Ingat ya, jangan cerita keaiban rumah tangga kita kepada orang yang tak kena tempat. Macam mimpi Ustaz Fauzi. Bila kamu mimpi buruk, kata Nabi, jangan cerita dekat orang.
simpan mimpi buruk tadi takut menjadi kenyataan bila orang tu tafsir walaupun tafsiran dalam bentuk main-main. Ini kita kena ingat ya. Ni Ibu. Dalam bab ni jangan cerita keaiban keluarga kita kepada contohlah. Dia kata untung laki dia kata apa nama ni laki hang ni rajin sembahyang. Laki aku teruk sembahyang haram dak. Haram tak boleh cerita yang suami dia tak sembahyang. Suami pun tak boleh cerita kat orang lain yang isteri dia tak sembahyang. Sebab apa dia? Hebatkan Islam jaga persoalan tepikan orang tadi ni. Tambah lembab mengadu dan diadu kena ingat. Ya peringkat dia, kita kena ingat pada dia. Jangan sampai kepada melibatkan kelemahan dan keaiban orang tersebut. Tak salah, Ustaz Fauzi, tak salah. Tapi kena ingat, kena pada orangnya, kena pada tempatnya dan bukan kerana niat dia nak mengumpat ataupun nak cari kelemahan seseorang tu. Wallahualam Ustaz Fauzi. Okey Ustaz. Satu lagi Ustaz, bila berlaku satu benda yang tak baik di pejabat antara suami orang isteri orang, apakah ketua pejabat ataupun pengurus besar lah katakanlah ataupun CEO ke pengurusi syarikat tu dia kena buat sesuatu ataupun biarlah budak-budak, biarlah. Itu memang orang muda macam tu. Silakan Ustaz. Maka Ustaz Fauzi, ini pun dalam bidang skop dakwah. Qulil haqqa walau kana murran. Bercakap benar walaupun pahit. Ini bagi contoh. Sebab tu Nabi takkanlah Nabi ni tak pandai kot dalam bab nak bagi hadis Nabi ni. Nabi ni memang cerdik, Nabi memang pandai. Kalau tidak takkan Nabi kata kalau anak kamu tak solat 10 tahun kamu kena tibai dia. Tibai apa nama? Rotan dia. Kamu kena pukul dia, kamu kena tibai dia, kena kamu rotan dia. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab dalam kaedah bab-bab kemungkaran ini dia ada kaedah dia. Apa kata Nabi dalam kaedahnya? Man ra'a minkum mungkaran. Sesiapa yang tengok benda-benda maksiat, benda mungkar, benda jahat, maka falyughayyirhu, maka dia kena mendatari, dia kena ubah kemungkaran tadi dengan tangannya. Apa dia? Bila dia ada kuasa. Dalam persoalan dalam jabatan pejabat yang dikuasai oleh seorang yang bernama ketua pejabat, maka dia ada kuasa untuk mencegah dengan tangan dia, Ustaz Fauzi. Mana kuasa Tuhan bagi. Maka kalau tidak ada kuasa, maka kita hanya ada lisan dan mulut. Kita bagi tahu aja, dek, benda ni tak elok awak berdoa dekat ceruk-ceruk ni, dekat apa nama tempat sunyi ni. Ni tak elok, ni menyebabkan benda yang tak baik. Nak sembang-sembang dekat kantin. Ni contoh dia. Kata, alah akak ni sibuk pula, akak pun serupa aja. Pula dah kita serupa rupanya. Ya, maknanya nak tegur orang tu pun kena ingat kita pun serupa. Tapi dalam bab ni kena, bab tu dalam pejabat, dalam jabatan selalunya kerajaan pun telah membentangkan satu skop penerapan nilai-nilai Islam. Bukan suruh buang masa 2 jam kat jabat tak kerja, panggil ustaz ceramah masuk dalam jabat dak. Tujuan nak menerapkan dalam jiwa manusia tentang nilai-nilai etika kerja dalam Islam. Sebab itu kalau kita kena ingat tuan-tuan sekalian, apa yang kita kena buat, majikan kena buat, ketua kena buat, atau kita kena buat, tak buat, kita kena ingat. Yang pertama, saya nak ajak, marilah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi dekat kita. Yang kedua apa dia? Kita kena nasihat dia saat. Dengan cara tadi lah macam puan Kamariah Badaliah apa dia tanya tadi kan. Maknanya nasihat dia dengan hikmah. Sama ada kalau boleh direct dengan dia, alhamdulillah. Tapi kebanyakan tak boleh, panggil dia. Yang ketiga, kena ada penguasaan. Sebab tu di mana-mana ada warta, tidak dibenarkan para pekerja memakai pakaian yang seksi menjolak mata. Tiba-tiba ada orang buat, maka wajib mereka yang berkuasa menguatkuasakan peraturan tersebut. Saya ingat di mana-mana sahaja, baik polis, baik bomba, baik immigration, baik TV3 pun semua juga, dia ada guide dia dalam menentukan tentang peraturan berpakaian, peraturan pergaulan dan sebagainya. Ada sebenarnya buat sibul set lucah pun kena tindakan tata tertib. Ini ingat ada kan? Setiap badan kerajaan dan juga swasta dan sebagainya. Wallahualam Ustaz. Okey Ustaz, kita dah sampai penghujung rancangan Ustaz. Ada soalan cepu mas untuk Ustaz. Ya. Tadi sampai ke peringkat ketua pejabat, CEO dan sebagainya. Ni Ustaz, apakah wajar kalau isteri di rumah mengetahui suaminya ada hubungan dengan isteri orang lain di pejabat, ataupun suami di rumah dia tahu isterinya di pejabat ada hubungan dengan suami orang di pejabat? Adakah wajar mereka pergi serang pejabat tersebut, bawa parang ke, golok dan sebagainya? Apakah wajar? Silakan Ustaz. Maka Ustaz Fauzi, dan memang Ustaz Fauzi tanya ni benda memang berlaku Ustaz Fauzi kan. Berlaku kan? Ada kes kadang-kadang ni masalah, ada yang perempuan yang peringkat tengok suami orang tu senang sikit, pakai kereta besar, kan, duit banyak sebagai dia mulalah dia buat benda yang tidak baik,
dan sebagainya. Kadang-kadang ambil gambar, pakat batu MMS, hantar kepada rumah dia, tengok, sedangkan tengah duduk makan je. Dah isteri pula pakai jenis blank mental ni, otak kosong ni. Dia kata, ni gambar siapa abang? Sebab tu dalam bab ni kena ingat kekeruhan. Saya yakin dah benda ni. Kerana pergaulan ni tak mustahil. Yang berlaku faktor perceraian dalam negara kita, termasuk Selangor ada wilayah, ialah kebanyakan seperti wanita ataupun lelaki yang berkerjaya. Contoh kan? Contoh ada satu cerita, maknanya perempuan ni umur 25 tahun, dia memang cantik, suami tak cantik. Maka ada tikaman-tikaman, alah kau cantik Lija, kalau kau minta cerai lelaki kau pun tak heran, ramai makan minat dengan kau. Contohlah kan, kita berperasaan, berperasan. Kan? Bergaduh sikit je cari pasal. Ni contoh ya, berlaku. Isteri kerja daripada pagi sampai malam. Anak hantar sekolah, ambil sekolah. Contoh ya, suami dia. Akhir suami tegur dia. Dia balik dengan orang lelaki yang drive partner bisnes dia tadi. Maka kita, kamu ni udahlah, tak cukup lah apa yang ada. Amboi, sekarang baru nak peringat kita. Dulu tak peringat macam ni pun. Kalau rasa tak selesai duduk, kita boleh pecah je lah. Suami pergi mahkamah. Mahkamah kat Selangor juga. Mohon cerai, jatuh kes. Bila tanya anak nak duduk dengan siapa? Anak jawab apa? Anak kata nak duduk dengan papa. Sebab apa? Papa lah is my mama. Kenapa? Pengsan isteri dia, na'udzubillah min dzalik. Ni dalam rumah tangga kan. So kena ingat, dalam sekalian, jangan peringkat serang. Beri aduan. Kalau suami tu buat tak elok, kalau benar membawa kepada ketelanjuran, report ke pihak berkuasa, jabat agama dan sebagainya. Atau jumpa direct dengan ketua jabatan tersebut. Saya syak suami saya syak isteri saya, sekian. Cari jalan-jalan islah, jalan untuk memperbaiki, bukan untuk memecahkan lagi hubungan sebagai suami ataupun dalam kita dengan pejabat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Itulah Islam tidak larang kita bekerja dan berkerjaya antara lelaki dan perempuan. Apapun ada batasannya tertentu antara lain jantina. Apa pun perempuan, kita akan jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain, iaitu akhlak dalam maya. Maya ya, bukan maya Karin. Akhlak dalam maya bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Dan terima kasih kepada kumpulan Yasin, Halaqah Mukminah daripada Kampar Perak. Terima kasih Ustaz Aslin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih kepada Di Hatiku yang menaja hadiah untuk penonton dari Perak. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just listen to the voices. Allah is calling.